Okey guys, sekarang ni Akmal ada dekat ni, nampak tak? Pameran roket antarabangsa. Wah, nampak ni? Ini roket guys. Roket guys. Cantik kan? Belakang tu pun ada roket guys. Okey guys, kalau nak tahu apa yang ada best lagi dekat sini guys, jomlah kita mulakan kelab dan persatuan kita. Okey tak guys? Guys. Alah, bateri mati. Yeay! Masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, Akmal Nazri, yang mana murid-murid dah tahu dah kalau kita nampak saja ada roket di atas kepala saya, nampak juga Apollo 11 di belakang saya, semestinya kelab yang kita nak tahu apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan, iaitu Kelab Aero Angkasa. Dan siapakah gurunya? Cikgu Fauzi. Okay. Assalamualaikum Cikgu Fauzi. Sihat Cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Ini dia guru saya ni yang merupakan pengalaman cukup banyak dalam Kelab Aero Angkasa ini. Cikgu, macam tadi saya ada buat apa orang kata live di social media Cikgu. Ramai ni kawan-kawan saya dan follower saya tu yang ada dalam 3-4 orang tu kan. Diorang nak tahu Cikgu, roket ini bentuk dia lain macam. Roket ini pun lain macam. Roket yang ini pun lain macam. Dan saya pasti setiap roket ini ada namanya. Betul? Ada jenis-jenisnya. Sebab itulah kali ini kita nak tahu kejayaan kelab. Dan Kelab Aero Angkasa kita nak sentuh pasal roket. Terbit belit. Tapi cikgu faham kan? Faham. Ya, murid-murid faham kan? Kalau faham, angguk. Okey. Jadi cikgu, silakan beritahu kepada kami semua tentang roket. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, ini adalah roket. Pada hari ini kita akan belajar roket. Okey. So, roket adalah satu kenderaan yang digunakan untuk membawa manusia ataupun objek ke luar angkasa. Okey. So, di depan cikgu ni adalah model roket Saturn V, Saturn 5. Merupakan roket yang dicipta oleh pihak NASA, untuk menghantar manusia ke bulan. So tujuannya adalah untuk menghantar manusia ke bulan. Sebelum terciptanya Saturn 5 ini, ada beberapa Saturn 1, Saturn 2, Saturn 3, Saturn 4, tetapi Saturn itu tidak menghantar manusia ke bulan. So dia hanyalah dari segi uji kaji sahaja. Cikgu, Saturn tu S-A-T-U-R-N kan? T-U-R-N. Dia bukan S. Yang lagi satu tu kan? Bukan. Ini memang nama dia betul? Betul. Saturn 5. Ataupun Saturn yang kelima. Saturn 4, 3, 2, 1 di mana cikgu? Itu untuk uji kaji saja. Untuk uji kaji saja. So, roket yang Saturn 5 ini dengan ketinggian 111 meter. Dengan lebih kurang 36 tingkat bangunan ketinggi. Ketinggian dan dia. Dan berat dia lebih kurang 2.8 juta kilogram. 2.8 juta kilogram. So lebih kurang dalam 400 ekor gajah. Keberatannya. Tetapi dia boleh naik ke udara kerana mempunyai kuasa enjin yang sangat berkuasa. Dia ada 4 enjin jet kat sini yang berkuasa tinggi. Itu kita nak sentuh mengenai komponennya. Betul cikgu? Apa yang ada dekat roket yang jenis Saturn 5 ini. Apa dia cikgu? Kalau bawah tu cikgu dah mula dah tadi. Dia ada apa tu? Enjin. Saturn 5 ini mempunyai beberapa bahagian. Baik. Yang pertama ini adalah stage 1. Peringkat 1 adalah enjin yang mempunyai kuasa daripada bahan api di bahagian ini. Yang ini pula adalah stage kedua, peringkat kedua. Juga mempunyai bahan api untuk menyokong roket pergerakan roket. Betul. Dan ini adalah stage yang ketiga. Yang ini stage ketiga. Ini stage ketiga untuk menyokong pergerakan roket ke atas. Dan maksud yang itu? Ini adalah bahagian yang sangat penting. Di sini adalah terletaknya Apollo 11 yang akan dihantar ke permukaan bulan. Dan ini adalah bahagian atas ini merupakan bahagian yang akan
kembali semula ke bumi. Oh, Okey. okey. So cikgu terangkan sikit macam mana proses roket ini Dilancarkan sehingga kembali semula. Okey. Baik, ke silakan bumi. cikgu. Okey, apabila roket ini dilepaskan, okey, kita nampak ada banyak bahan api terbakar di bahagian Yang ada bawah. asap-asap, Okey. tebal-tebal keluar tu. Dalam masa 8 minit dia akan bergerak dengan laju melepasi kawasan yang graviti rendah lah. Okey. Okey. So sebelum melepasi bahagian permukaan bumi, graviti sangat kuat. Jadi keupayaan enjin itu untuk melepasi daya tarikan graviti dah lepas 8 minit ya. 8 Okey. minit. Dan dia akan lepaskan yang ni. Okey, bahagian-bahagian 1, bahagian 2, ada peringkat-peringkat dia. Okey. Sehinggalah berada di luar di mana graviti dah rendah. So tinggallah bahagian ini saja. Okey, bahagian atas ini. Kemudian bahagian atas ini, di sini ada terletaknya Apollo 11 yang macam ini, lebih kurang macam ini. So komponen ini, yang ini adalah kenderaan yang membawa, kita panggil dia macam roket kecil yang digunakan untuk mengambil semula part yang disimpan kat sini. Kemudian dia bawa dan terus berada persekitaran orbit bulan. Oh, bahagian ini itu dengan bahagian dalam dia ni okey. akan mengelilingi orbit bulan selama lebih kurang 3 hari untuk mencari kesesuaian untuk mendarat. Oh. Selepas itu dilepaskan Apollo 11 ini ke permukaan bulan. Okey. Dan roket ini akan kembali semula ke ruang orbit bulan. Okey. Dan kru-kru astronot akan berada di permukaan bulan untuk melakukan uji kaji yang sepatutnya lah, iaitu termasuklah Neil Armstrong, right? Ya. Selepas hari ke-7 barulah bahagian atas ini akan kembali semula ke orbit bulan dan disambungkan kepada roket ini. Okey. Dan kembali semula ke permukaan bumi. Oh. So proses dia Akmal daripada pelancaran sehingga kembali semula ke bumi mengambil masa 8 hari. 8 hari. Murid-murid. Kenapa tengah-tengah tu? Jangan tengah-tengah. Simple saja, mudah saja. Yang mana macam cikgu terangkan tadi, betul tak cikgu? Kenderaan inilah yang akan membawa roket ini ke angkasa, betul cikgu? Betul. Contohnya kalau kita ambil angkasawan negara Datuk Syed Muzaffar, dia pakai ni ke cikgu? Ke lain? Lain. Oh, dia lain. Yang ni siapa yang pakai? Neil Armstrong. Yang ni Neil Armstrong. Neil Armstrong. Jadi yang ini nanti dia akan berpisah dengan bahagian atas, betul cikgu? Sebab bahagian yang ini semua mengandungi petrol sahaja, betul cikgu? Ataupun bahan api, kan cikgu? Lepas tu dia dah sampai ke atas. Itu yang kadang-kadang kalau kita tengok sesi pelancaran roket ni cikgu kan, dia terpisah dua, betul? Itulah dia murid-murid. Jadi bila dah sampai atas tu, lepas tu apa jadi cikgu? Lepas tu dia pun akan berpecah juga kan. Yang ini nampak tak murid-murid, yang belakang ini Apollo sebelah sini, yang bahagian di sini, betul cikgu? Ya. Warna hitam tu lah kan? Bahagian dalam. Bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia. Lepas tu yang atas sekali tu, itulah kenderaan yang akan membawa angkasawan ini pulang ke bumi, betul? Kan cikgu? Betul. Okey. Kita dah tahu dah mengenai komponen-komponen yang ada dekat roket Saturn V ni. Tapi cikgu, saya pasti banyak sebenarnya jenis-jenis roket yang ada kan? Betul. Ada yang pergi ke bulan, ada pergi yang ke Marit, ada pergi yang ke ISS, ada pergi yang ke mana lagi cikgu? Ke mana diorang pergi? Banyak tempat. Ada sampai ke Genting Highland pun ada cikgu. Cameron Highland pergi bercuti. Pakai inilah cikgu kan? Ya. Okey cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan juga jenis roket yang ada. Okey. Sebenarnya terlalu banyak jenis roket, tetapi yang popular adalah antaranya ialah Saturn V ni. Saturn V. Sama dengan ni, betul cikgu? Ni murid-murid. Sama tau. Saturn V. Okey. Kemudian kita ada lagi, cikgu boleh ambil gambar ni ya. Boleh cikgu, silakan. Ini adalah cikgu. Space Shuttle. Okey. This is
Space Shuttle. Yang ni banyak digunakan, banyak digunakan untuk pergerakan manusia ke angkasa lepas. Oh, yang ini. Tapi telah ditamatkan perkhidmatannya pada tahun 2011. Okey, Baik. baik. 2011. Ini Space Shuttle. Shuttle. Dia ada 6. 6. Dua dah terbakar. Okey. Yang terbakar semua orang tahu antaranya adalah Columbia dengan Challenger. Di mana boleh telah mengorbankan kesemua kru. Ya. Pada pesawat ketika lah. itulah. Okey. Yang digunakan selepas itu ialah Discovery dengan Atlantis dan satu lagi Enduardo. Okey. Ini Space Shuttle. Yang ini cikgu? Okey, yang ini adalah roket yang digunakan oleh Rusia. Namanya adalah Soyuz. Soyuz. Okey, ini adalah Soyuz. Ini Soyuz. Okey, baik. Seterusnya. Yang ini apa pula cikgu? Tak pernah saya tengok pun cikgu. Okey, yang ini adalah Apollo 5 lah. Oh, ini Apollo 5. Sorry, Apollo 5, Saturn 5. Saturn 5. Okey, ini adalah Saturn 5. Fungsi dia cikgu pernah terangkan tadi. Baik, yang ini cikgu. Lain macam, dia macam boat pun ada ni. Okey, yang ini adalah NASA punya roket. Okey, namanya Artemis. ARTEMIS. Ini Artemis. Kalau Akmal macam mana? AKHM Iya. Kenapa nak kena nama saya? Ini mesti murid-murid tahulah. Ini agak yang terkini, betul cikgu? Betul. Okey, silakan cikgu. Ini namanya adalah Falcon. Iya. Ini tuan punya badan Elon Musk, betul? SpaceX kan? Mungkin iya. kot. Itu dia tulis situ cikgu. Betul. Cikgu jangan memungkinkan saya cikgu. Saya yakin itulah dia SpaceX. Okey cikgu, kita pun dah tahu dah jenis-jenis roket ini dan juga bahagian-bahagian ataupun komponen yang ada pada roket. Katanya cikgu nak uji saya sama saya betul-betul faham atau tidak? Betul? Betul. Okey, kita nak buat apa ni cikgu? So, di sini adalah gambar-gambar. Minta maaf. Okey. Gambar-gambar roket yang cikgu pilih. Baik. So, di sini ada nama-namanya. Kalau Akmal masih ingat, boleh namakan dan tunjukkan kepada semua nama-nama roket ini. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan gambar, saya akan berikan jawapan. Betul? Boleh cikgu? Betul. Okey, kita gambar yang pertama. Silakan. Gambar yang pertama. Ini dia cikgu. Saturn 5. Ini cukup mudah sebab cikgu banyak kali sebut nama jenis roket ni. Okey, betul cikgu? Betul. Okey. So, ini Saturn 5. Saturn 5. Baik. Okey, seterusnya cikgu. Yang ini cikgu. Falcon. Falcon. Iya, ini adalah Falcon. Ini yang terkini, betul cikgu? Betul. Okey, baik. Falcon X. Baik, seterusnya. Yang ini. Oh, saya tahu cikgu. Yang ini, inilah dia. Betul ke? Artemis. Iya, Betul? saya yakin cikgu. Alright. Betul. Cantiklah cikgu. Artemis, Okey, Artemis tinggal lagi 2 cikgu. Okey, tinggal 2 Bagi lagi. susah sikit cikgu. Oh, ini dia. Soyuz. Inilah dia. Nama roket ini dipanggil Soyuz. Okey. Baik, yang terakhir sekali adalah semestinya Space Shuttle. Ya, sebut cikgu. Space Shuttle. Iya. Saya pula yang tanya cikgu kan. Okey, jadi itulah dia antara jenis-jenis roket yang ada di muka bumi ini kan. Kita ada Soyuz, kita ada Space Shuttle, kita ada Falcon, apa lagi 2 cikgu? Saturn 5. Saturn 5 dan Artemis. Okey, kita nak berhenti rehat dulu kepada murid semua. Katanya lepas ni kita akan pergi ke negara Rusia. Betul ke cikgu? Betul? Ya, nak tahu betul tak betul? Semua selepas ini dalam Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM. Cikgu. Cikgu, cantik kan bintang tu cikgu? Ya. Kenapa dia dekat sana, dia dekat sana, dekat sana? Itu panggil apa cikgu? Itu namanya burus. Hah? Burus. Bu? Rush. Burus?
Masa lagi menyaksikan kelab dan persatuan ini ada Kelab Aero Angkasa. Cikgu, saya tengok bintang tu kan? Cikgu ada memanggilnya buruj. Buruj tu bintang ke cikgu? Ya, bintang. Kumpulan bintang. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan lagi apa sebenarnya pengertian buruj itu. Okey, buruj ialah sekumpulan bintang yang membentuk corak-corak tertentu di langit. Okey. So, terdapat 88 buruj yang memang dah diberi nama. Wow, banyak ya. Kita panggil buruj moden ya. Okey. Ini yang orang panggil kadang kalau kita tengok bintang tu kan, yang ada bintang zodiak tu, Sagittarius. Antaranya lah. Lepas tu ada Leo, ada macam-macam lagi lah kan. Okey. Tapi kalau kita tengok buruj tu cikgu, apa kepentingan mereka tu cikgu? Sekarang ini kalau kita tengok pada masa sekarang, kepentingan buruj hanya kepada ahli-ahli astronomi yang membuat kajian tentang alam semesta, terutama untuk menentukan kedudukan objek seperti planet-planet, bintang-bintang lain ataupun objek-objek lain di alam semesta lah, Akmal. Untuk orang zaman dahulu, sangat penting buruj ini digunakan sebagai penunjuk arah. So ada buruj-buruj tertentu digunakan untuk menunjukkan arah utara ataupun selatan. Nanti kita terus belajar lagi. Dan juga buruj digunakan oleh orang zaman dahulu untuk menentukan musim bagi menanam ataupun menuai. Oh, tengok buruj saja dah boleh tahu dah. Betul. Oh, hebat Okay. Wah. Selain daripada itu juga buruj digunakan untuk ahli astronomi untuk menentukan di tempat satelit-satelit yang dihantar daripada bumi. So bila kita duduk di bumi, kita dah boleh tahu satelit-satelit tersebut. Hanya melihat buruj yang ada di langit saja. Betul. Baik cikgu. Tapi saya pasti antara contoh maupun ciri-ciri buruj ni pun banyak juga kan? Apa antaranya Cikgu Fauzi? Okey, buruj yang kita perlu belajar, yang kita perlu tahu adalah 88, tapi untuk peringkat sekolah rendah kita perlu tahu 4 daripada buruj. Yang pertama yang ini. Okey. Yang ini dikenali sebagai buruj biduk. Biduk. Okey, buruj biduk terdiri daripada 7 bintang yang paling bersinar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bintang di sini menunjuk ke arah bintang utara yang kita panggil dia Polaris. Polaris. Ini kira kalau nak tengok ni utara lah. Ni utara. So buruj ini berada di langit utara. Ini di langit utara. Okey. Dan dia adalah sebahagian daripada buruj yang lebih besar, namanya Ursa Major. Ursa Major. Bentuknya seperti seekor beruang. Ini kita panggil namanya adalah buruj biduk. Biduk. Okey, ini biduk. Kenapa diberi nama biduk? Untuk di tanah Melayu ataupun di Malaysia, biduk adalah sejenis pengangkutan laut. Okey. So di tempat-tempat lain ada nama masing-masing lah. Oh, dia mengikut mengikut tempat. Tapi kalau di Malaysia kita panggil biduk lah. Patut dinamakan bidor cikgu. Okey, seterusnya. Kita tengok Baik. Okey. Yang ini Akmal merupakan antara buruj yang besar juga. Okey, buruj yang besar, namanya adalah Berlantik. Berlantik. Nak suruh cikgu tulis ke Akmal? Boleh cikgu, silakan. Berlantik. Berlantik. Berlantik ini adalah buruj yang besar, berada di berhampiran dengan garisan khatulistiwa. So buruj-buruj ini boleh dilihat untuk penduduk di langit utara dan langit selatan. So buruj ini kelihatan atau mudah dilihat bermula pada bulan Disember hingga Februari. Dan pada satu kepala kat sini, bintang ini menunjuk ke arah utara. Utara.
Okey. Apakah bentuk dia, Akmal? Bentuk, kalau Akmal nampak apa bentuk burus ini? Seperti seseorang itu sedang memanah. Kan? Betul. So ini bentuknya adalah seperti seorang pemburu. Pemburu. Okey. Okey, baik, ni berlantik murid-murid. Seterusnya, kita tengok. Seterusnya. Oh, ini macam layang-layang, cikgu. Okey, betul. Bentuknya seperti layang-layang. Aha. Burus ini dipanggil burus pari. Okey. Oh, pari. P-A-R-I. Burus ini berada di selatan, di langit selatan. Aha. Okey. Salah satunya, cikgu ambil yang sini sebab yang ini paling jauh. Ini adalah menunjuk, bintang ini menunjuk ke arah Ya. Selatan. Okey. Ini selatan. Oh. Burus ini boleh dilihat dengan mudah daripada bulan April hingga Jun. April hingga Jun. Baru kita boleh nampak lah Boleh burus nampak ni. dengan mudah. Okey. Maksudnya dia berada di kawasan mata kita. Di kawasan berdekatan dengan kedudukan darjah mata kita, so dia boleh dilihat. So kita tak perlu cari mendongakkan kepala ataupun tunduk ke bawah. So dia berada di bahagian hadapan mata kita pada bulan April hingga Jun. Okey, baik. Okey. Ini pari. Kita ke belakang, cikgu. Yang ini burus siapa, cikgu? Ada warna hijau-hijau ni. Ini cikgu nak suruh Akmal sesuaikan. Oh, padankan. Padankan. Okey. Boleh, cikgu. Saya padankan sekarang, cikgu. Alright. Saya guna pen biru lah. Alright. Okey, baik. Kalau kita tengok tadi, cikgu ada terangkan mengenai pari. Pari terletak di langit selatan, cikgu. Okey, saya letak sini, cikgu. 1, 2, 3. Kena ada kiraan. Okey. Snap. Okey. Biduk. Kalau kita tengok situ, terdiri daripada 7 bintang menunjukkan arah utara. Biduk, cikgu. Ya. Okey, saya pun ada sini, padankan. Dan berlantik. Cikgu ada katakan tadi seperti pemburu. Terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa menunjukkan arah utara. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Dah habis. Cikgu, mudah sangat, cikgu. Mudah sangat Mudah sangat, cikgu. Okey. Tapi inilah dia, cikgu, kan. Antara buruj-buruj di dalam 88 itu, betul. Ini yang memang cukup terkenal lah, ataupun murid-murid yang kena tahu. Ini yang terkenal dan perlu tahu. Ya. Okey, baik. Inilah dia mula. Baik, jadi sekarang, cikgu, apa kata kita pergi tengok buruj-buruj yang lain boleh kat luar tu? Pada anda semua, jangan kepada selepas ini kita akan kembali dalam kelab dan persatuan. Cikgu, jom tengok, cikgu. Cikgu, apa semua ni, cikgu? Saya tengok ada roket, ada kapal terbang, ada ini Soyuz. Wah, ada macam-macam lagi, cikgu. Kita dekat bilik mana ni, cikgu? Kita dekat bilik aerospace, Akmal. Di mana tu sekolah? Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail 1. Terbaik kan murid-murid. Okey, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan. Jadi cikgu, katanya cikgu juga nak terangkan apa menariknya mengenai bilik aero angkasa di sekolah ini. Betul, cikgu? Ya, betul. Apa yang menarik ni, cikgu? Selain daripada kita ada ni model-model jet pejuang ni, siapa yang buat, cikgu? Okey, semuanya adalah hasil tangan daripada murid-murid Sekolah Taman Tun Dr. Ismail 1 Okey. dan juga ahli-ahli kelab aero angkasa. Ini sekolah rendah yang buat ni? Sekolah rendah. Okey. So, cikgu mulakan dengan sini dulu boleh? Silakan. Okey. Ini adalah model kapal terbang kawalan remote control yang disiapkan oleh sekumpulan murid dengan dibantu oleh pakar-pakar dalam bidang kapal terbang kawalan. So semasa buat bengkel, cikgu sediakan bengkel selama 2 hari 1 malam lah. Okey. Siapkan. Bengkel ini dihadiri oleh beberapa murid-murid lain dari sekolah-sekolah lain yang berdekatan. So inilah hasil dia. Okey. Okey. Kita boleh angkat ke, cikgu? Boleh angkat. Kita angkat sama-sama lah. Alright. Wah. So ini komponen dia. Oh, dia boleh buka. Okey.
Ui, hebat ni cikgu. Cikgu, mana dia punya alat kawalan jauh dia cikgu? Okey, alat kawalan dia dah tak berfungsi lah. Ini kita hanya sekadar untuk apa ni, pertunjukan kan, bila murid datang ke bilik ni dapatlah melihat hasil kerja daripada ini bekas murid yang sekolah di sini, betul? Ya, betul. Ini pada tahun bila ni cikgu sebenarnya? Ini tahun 2014. 2014. Okey, ini model yang pertama lah. Yang ini cikgu. Saya melihatnya cukup kagum. Siapa yang melakukan model jet terbang ni, cikgu? Okay, cikgu alihkan benda ni dulu boleh? Kenapa cikgu? Mengganggu. Mengganggu. Okey. Mari kita cikgu. Okey, ini adalah jet pejuang juga disiapkan oleh murid-murid sekolah. Okey. Nampak simple. Saya rasa tak simple ni cikgu. Kalau bagi saya, ini sebenarnya dia agak teknikal kan? Sebab nak kena pasang bahagian-bahagian dia. Lepas tu banyak bahagian-bahagian dia yang agak memberikan penelitian. Maksudnya penelitian yang khusus terutamanya di bahagian wing dia cikgu kan? So dengan aktiviti-aktiviti macam ini dia boleh mengasah bakat kreativiti. Betul. Kreativiti murid-murid. Yap. Juga menimbulkan minat. Betul. Ini tahun bila cikgu dibuat? Ini sebelum PKP. Okey. Tahun 2019. 2019 lah. 19. Okey. Ini cikgu. Ini kan kenderaan yang digunakan di bulan. Mungkin cikgu boleh ceritakan. Ini adalah projek pada semasa PKP. Okey. Sebenarnya berasal daripada kereta kontrol. Di dalamnya ada kereta kontrol. Ni, nampak ni? Kan ini merupakan bahagian bawah bagi kereta kawalan jauh. Kan? Kereta kawalan jauh yang mana ni kalau kita beli ni tak fungsi dah kan. So kita buat satu pertandingan mereka kenderaan untuk ke planet Mars. Planet Mars. Planet Mars. Ini dia siap ada ni cikgu, solar kan? Solar panel di atas bahagian atas kenderaan ini. Ini maksud saya. Nampak tak? Ada bahagian solar. Ini cukup kreatif cikgu kan? Yang ini apa cikgu? Tanduk dia ke apa? Ini antena dia. Antena. Ini dia. Terbaik kan? Ini memang hasil kerja daripada bekas murid sekolah kebangsaan Taman Tun, betul cikgu? Ya, betul. Okey. Yang ini pula cikgu. Apa dia ni cikgu, kalau saya tengok macam ada makhluk asing pun ada. Ini macam dekat permukaan bulan pun ada. Mungkin saya boleh angkat sikit. Okey, supaya murid-murid boleh melihat hasil kerja daripada siapa ni cikgu? Ini daripada adik Iman dan Mansur. Okey, bekas murid di sinilah. Ini dia masuk pertandingan Gundam. Ini. Dah mendapat Johan, betul? Dah mendapat Johan. Ini memang terbaik lah. Nampak tak? Okey, jadi inilah dia hasil-hasil kerja yang dilakukan oleh bekas anak murid sekolah Taman Tun ini. Dan dipamerkan di bilik aero angkasa ini cikgu. Okey, yang ini cikgu kalau saya dapat lihat sekarang di atas meja ni, saya letakkan ke atas, boleh cikgu? Ada jet pejuang yang perlu kita cantumkan, betul? Betul. Adakah ini merupakan salah satu aktiviti yang murid-murid orang kata apa yang mereka lakukan di dalam kelab ini cikgu? Betul. Ini adalah salah satu hobi lah. Yang perlukan ketelitian untuk menjalankan cantuman-cantuman sebab dia menggunakan bahagian-bahagian yang sangat kecil. So ini menguji kesabaran. Tetapi bila dah lengkap, dah siap, dia akan rasa puas hati, bangga dengan usaha. So Cikgu nak Akmal try cantumkan beberapa bahagian. Yang mudah lah kan. Baik, kalau dekat sini cikgu, bahagian apa yang bahagian apa yang saya kena cantum cikgu? Ini rupa dia lah. Okey, yang belum siap lagi kan? Okey. Yang pertama, Akmal kena cantumkan bahagian hujung dia, muncung dia ni. Okey. Itu. Yang ini. Okey, cara nak cantumkan ada teknik dia ke cikgu? Mungkin cikgu boleh tunjukkan dulu langkah yang pertama. Kita letakkan dulu dekat sini. Okey. Maksudnya cikgu, sekiranya kalau saya kan murid darjah 5 maupun darjah 6 yang bersekolah di sini, masuk pula kelab aero angkasa ni,
ini memang salah satu aktiviti yang dijalankan. Ya, betul. Oh, menarik. Okey. Okey. So, Akmal boleh letak muncung kepada jet ini. Aha, yang depan ni kan. Okey. Saya letakkan sekarang. Okey. Okey. Macam tu cikgu. Okey, kita kemaskan. Dan lepas tu cikgu. Okey. Cikgu, nak tanya jugalah kan. Kita tahu ini yang merupakan murid-murid yang beberapa tahun lepas yang sekolah di sini. Yang paling terkini hasil kerja daripada murid-murid ada tak cikgu? Okey, yang terkini tahun lepas cikgu ada buat tetapi tidak dipamerkan kat sini. Masih lagi dalam penelitian cikgu sebab ini baru dah penghujung. Cikgu sediakan pertandingan itu dalam sebulan lepas. Sebulan lepas. Tapi berkenaan dengan planet-planet. Oh, jadi murid-murid kena buat apa ketika itu? Buat model. Buat model planet. Okey. Baik, ni dah siap lah. Ini bahagian yang depan kan, muncung dia. Ya. Okey. Seterusnya kita ambil ni. Yang tu. Okey. Jadi saya letakkan gam berisi dekat situ cikgu ya. Cikgu, sambil kita buat ni juga cikgu kan. Saya kalau dapat lihat bilik aeroangkasa dekat sini memang penuh dengan bahan-bahan yang ada kena-mengena dengan aeroangkasa cikgu kan. Ini memang 100% hasil daripada murid-murid di sini ataupun ada juga bantuan daripada ibu bapa murid-murid itu cikgu? Ada yang perlu kita siapkan di sini. Okey. Ada yang perlu kita siapkan di dalam bilik ini dan ada juga yang perlu disiapkan di rumah. Bergantung kepada model yang kita cadangkan. Setiap tahun kita memang buat aktiviti yang memerlukan penyediaan model-model tertentu. Okey, baik cikgu. Cikgu, kalau kita tengoklah kan di dalam bilik ini memang banyaklah model-model yang ada kan. Yang paling susah dan paling lama untuk dibina yang mana satu cikgu? Mungkin cikgu boleh tunjukkan yang mana satu cikgu. Model yang di belakang kita ni lah. Apa nama model dia cikgu? Apollo 11. Apollo 11. Dia sengit pula. Okey. Oh, ini dia. Dah nampak dah bentuk dia kan. Cikgu, ni kenapa yang paling susah dan paling lama untuk disiapkan? Kenapa cikgu? Adakah ia berkaitan dengan kos ataupun mungkin prosesnya agak rumit cikgu? Model ini dibina mengikut kita nakkan model ini guna secara murid-murid boleh masuklah ke dalam model ini, model Apollo 11 ini sebanyak 5 hingga 7 orang. Ini? Ya. 5 hingga 7 orang. Wah. Okey, macam ni cikgu. Cikgu kata tadi kita boleh masuk 5 hingga 7 orang kan? Apa kata kita siapkan model jet terbang ini, jet pejuang MiG-29E cikgu, dekat dalam Apollo 11 tu. Boleh cikgu? Boleh. Okey, murid semua jangan kepada. Selepas ini kita akan kembali dalam Kelab dan Persatuan. Wah, cikgu, inilah bumi sebenarnya kan? Betul? Betul. Wah, cantik bumi ni. Wah. Cikgu, silakan buka kita punya program. Oh, okey. Akmal, hari ini kita berada di sini untuk menjalankan aktiviti tentang kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh Kelab Aeroangkasa Sekolah Taman Tun Dr. Ismail. Ya, sebelum tu cikgu, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Najib dan juga Cikgu Fauzi. Okey, jadi cikgu, macam tadi cikgu dah beritahu yang di mana inilah dia kejayaan Kelab Aeroangkasa di sekolah ini. Betul cikgu? Betul. Kita ada piala, kita ada gambar kenangan di mana ni?
Ya, mana tu cikgu? Di Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat. Macam-macam lagi lah. Tapi sebelum kita nak pergi ke kejayaan, murid-murid apa yang mereka telah perolehi daripada kelab Aero Angkasa ini, yang ini cikgu. Ini peninggalan siapa ni cikgu? Ni apa yang kita kena buat ni cikgu? Okey, ini adalah aktiviti yang cikgu sediakan untuk murid-murid menambahkan ilmu pengetahuan. So dengan cara menyiapkan folio, Okey. maklumat-maklumat murid-murid sendiri akan cari. Jadi maksudnya dekat sini salah satu aktiviti yang dijalankan adalah murid-murid itu kena buat folio, betul? Buat folio dan hantarkan kepada guru, dan yang paling menarik sekali apa yang mereka akan perolehi cikgu? Maklumat-maklumat tentang sesuatu tajuk yang cikgu pilih lah. Contohnya Macam sini, mari. untuk tajuk mari. Okey, saya angkat sedikit. Ini dia, nampak tak? Ini adalah salah satu folio yang bakal saya akan buatkan mengenai mari. Okey, baik cikgu. Jadi sambil-sambil saya siapkan saya punya portfolio saya ni cikgu. Portfolio ni kan. Mungkin cikgu boleh ceritakan dulu tu. Kejayaan yang diperoleh daripada sekolah sini yang kat sana tu dulu. Boleh cikgu? Boleh. Okey, silakan. Okey. Untuk kelab Aero Angkasa Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail 1 bermula pada tahun 2011. Okey. Pada tahun 2012 kita mulakan program pertama ke Balai Cerap di Langkawi. Okey. Itu adalah program sulung. Selepas kembali daripada Langkawi, cikgu dengan beberapa orang ibu bapa dan juga guru-guru yang terlibat untuk menyiapkan bilik ini. Ini adalah antara gambar yang membuktikan pelibatan ibu bapa dalam pembinaan bilik ini. Okey. Seterusnya ada aktiviti-aktiviti seperti camp. Minta maaf cikgu. Ni cikgu saya nak pastikan ianya melekat. Melekat, minta betul-betul. Maaf, cikgu, minta maaf. Alright. Okey, ini adalah camp. Cikgu pun dah apa ni Ahmad? Yang mana cikgu? Ni. Itu Star Quest. Star Quest. Star Quest. Okey. Ini Star Quest yang dihadiri oleh beberapa buah sekolah di sekitar Kuala Lumpur. Seterusnya ini juga dengan kerjasama daripada Planetarium Negara dan Yayasan Angkasawan Malaysia. Kita ada kehadiran Angkasawan Malaysia, Datuk Syekh Muzaffar. Okey, seterusnya perasmian kelab Okay, dan beberapa lagi program-program lain yang kita anjurkan yang Sekolah Taman Tun anjurkan. Okey. Seterusnya pada tahun 2012 cikgu 2013 kalau saya salah cikgu kita mengadakan program ke Australia. Okay. Australia. So apa Kosong cikgu. Kosong. Mana Okey, cikgu seterusnya. Okey, ini tempat-tempat yang kita adakan program iaitu Victoria Space Science Education Center di Melbourne. Ni tahun bila cikgu? 2013. 2013. Okey. Dalam masa yang sama kita juga buat joint venture dengan sekolah-sekolah di sana lah. Dan kita juga mengunjungi Sydney Observatory dan Powerhouse Museum. Baik cikgu. Itu berapa ramai anak murid yang pergi ke sana cikgu? Lebih kurang 20 orang. Tak apa cikgu, tak apa. Saya tolong tampalkan menggunakan gam. Berapa orang cikgu? 20 orang. 20 orang. Okey. Seterusnya kita mengunjungi Amerika Syarikat untuk satu program pada tahun 2014. Bilangan peserta di sini adalah 15 orang. Okey. Dan banyak tempat yang menarik kita pergi. Okey, semuanya berkenaan dengan sains angkasa. Selain daripada mengunjungi museum yang ada dekat sekolah-sekolah di sana. Baik. Okey. So antara tempat-tempat yang menarik berkenaan dengan sains angkasa ialah tunjuk dekat sini ialah Rose Center for Earth and Space. Ini adalah
tempat yang sangat menarik lah. Ya, ini cikgu yang ada di dalam filem tu, betul? Filem saya tak ingat. Ini dia. Ada juga di dalam filem yang bila malam je semua bergerak tu kan? Ya, semua betul. hidup. Ini dia. Itu Night Museum, right? Ya. Okey, kita juga pergi ke Smithsonian Airspace Museum. Okey. Itu dia. Seronok cikgu. Dah Itu siap dia. ke? Cikgu tadi order ayam ke daging? Ingat sate ke kan? Apalah. Selain daripada luar negara, ada Okey. juga aktiviti-aktiviti dalam negara seperti Sekolah Taman Tun juga telah mengunjungi 3 kali pameran Lima. Okey, 3 kali pameran Lima. Yang jet pejuang tu semua Ya. tu di Pulau Langkawi. Betul. Dan pada tahun ini juga akan dianjurkan program Lima 2023. 2023. InsyaAllah. Okey, itu dia. Okey. Yang ni cikgu? Okey, boleh. Okey, silakan. Dan ini adalah aktiviti-aktiviti kelab bersama dengan Kementerian Sains dan Teknologi satu masa dululah. Ya. Alright. Angkasawan negara pun ada hadir juga, saya Ini melihat. di Putrajaya. Okey. Bilik ini juga dikunjungi oleh pengasas kepada STS, Space Tourism Society. Okey, ini gambarnya. Yang mana satu cikgu? Itu gambar mereka tengah makan cikgu. Ini. Yang inilah nampak. Okey. Inilah tuan punya badan. Okey, mungkin murid-murid tak kelihatan kerana individu tersebut memandang ke arah murid. Tapi jangan risau, saya akan panggil beliau. Excuse me sir. Sir, could you please, boleh? Cikgu dia tak dengar lah. Tak dengar. Seterusnya, bilik ini juga dikunjungi oleh penasihat sains kepada Perdana Menteri India. Okey. Dan seterusnya pegawai-pegawai daripada KPM dan juga pegawai-pegawai luar seperti ATSB, Aerospace Technology Sdn Bhd dan bermacam-macam agensi-agensi lain Betul. yang pernah berkunjung ke bilik ini Ya. dengan adanya aktiviti kepada ahli-ahli kelab. Ahli-ahli kelab. Host ini pun pernah hadir di sini, betul? Betul. Ya, hebat beliau tu kan? Ya. Iya, betul tu. Banyak membantu cikgu, Okey, kan? betul. Iya, okey. Baik, cikgu. Ya. Sekarang ini saya telah Siapkan. menyempurnakan buku folio saya ni. Wah, cikgu mungkin boleh tengok dulu hasil dia macam mana, cikgu. Okey, inilah dia kalau kita dapat lihat sekarang ini. Ini adalah hasil yang terbaik lah. Ya. Kalau markah ini adalah A. Markah A. Ya. Okey. Ini markah A. Okey, cikgu. So, dengan aktiviti macam ini, ahli-ahli kelab dapat menambahkan ilmu pengetahuan, Akmal. Sedih? Gembira? Tak sangka. Tak sangka. Ya, tak sangka. Baik, dah ada juga belakang tu cikgu kan? Ini dia. Sejarah dan perkembangan terkini penerokaan planet Mari. Boleh saya bacakan cikgu? Boleh. Masa pun dah sampai di penghujungnya cikgu. Jadi, apa yang cikgu boleh rumuskan kepada murid-murid tentang kebaikan sekiranya murid-murid semua menyertai Kelab Aero Angkasa? Silakan. Okey. Murid-murid semua perlu aktif sebanyak yang boleh. Betul. Dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum. Bukan saja kurikulum, bukan saja akademik. Jadi juga perlu aktif ataupun terlibat dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum supaya semua murid Malaysia, terutamanya amnya, menjadi seorang murid yang sangat aktif. Betul tu. Okey. Aktif macam Akmal. Iya, terima kasih banyak-banyak Cikgu Fauzi di Okey. atas segala ilmu yang telah beliau curahkan dan juga kongsikan mengenai apakah antara aktiviti yang dijalankan oleh inilah dia Kelab Aero Angkasa. Cikgu, saya minta maaf kalau ada tersalah, tersilap dan sebagainya Cikgu. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu dan kepada murid-murid yang telah setia bersama dengan kami sepanjang untuk episod Kelab Aero Angkasa. Sampai di sini saja. Cikgu sedih tak? Sedih dan gembira. Saya mau gembira. Kita jumpa lagi dalam Kelab dan Persatuan hanya di Didik TV KPM.